Bila kita dah habis graduasi, kita sudah habis belajar daripada dalam kampus, sudah pasti kita dah mulakan kehidupan kita yang baru, di mana kita dah perlu membesar, kita nak cari kerja, kita dah bina hidup masa depan kita yang baru, dan mulalah kita dah merancang pengurusan kewangan kita. Itu dah cantik dah. Tetapi kadang-kadang ada juga kesilapan yang ada anak muda kita lakukan. Jadi di sini saya nak kongsikan tentang beberapa perkara kesilapan anak muda dalam merancang kewangan mereka. Sebelum kita pergi lebih jauh lagi, nak minta kerjasama semua untuk tumbuk subscribe channel saya untuk dapatkan lagi segala info-info. InsyaAllah semoga video-video bila mereka sudah masuk ke alam pekerjaan, sudah tentu mereka sudah mendapat mereka punya income, mereka dapat gaji bulanan mereka. Jadi inilah salah satu perkara yang paling seronok. Bila mereka dah mereka yang sudah fresh graduate ni, mereka dah dapat gaji pertama mereka. Ini menjadi salah satu perkara yang paling seronok bagi anak muda. Jadi macam-macam lah perkara-perkara apa yang mereka nak lakukan. Ada sebahagian mereka merancang pengurusan kewangan dengan baik. Mereka simpan tabung untuk rumah, mereka simpan tabung untuk spend apa-apa, untuk invest dan sebagainya. Namun kita kena ingat, sebagai kita punya iktibar, saya nak kongsikan berkenaan dengan 3 kesilapan anak muda dalam merancang kewangan. Yang pertama adalah mereka terlampau overestimate diri mereka. Ada di sebahagian kita, bila mereka dah dapat income yang cantik, contoh dalam 2,000, gaji 2,000, ada gaji 2,500. Macam-macam lah dalam kepala otak mereka nak beli apa-apa. Jadi ada kata nak beli kereta Honda Civic lah, beli kereta yang besar-besar. Jadi sebenarnya tak salah, tapi kita kena faham tentang kadar kemampuan kita. Bila kita dah fresh graduate, kita kena faham kadar kemampuan kita taraf mana sebenarnya. Jadi sepatutnya kita sebagai orang yang baru saja fresh graduate, baru saja dapat kerja, baru dapat gaji permulaan pada kadar yang starting, kita kena fikirkan kadar kemampuan kita, kereta apa yang sesuai dengan kita punya standard. Contoh kalau boleh, saranan kita kalau boleh, carilah kereta-kereta yang second hand, and then dapat second hand pun jadi, yang murah, local, dan satu lagi kereta dia mesti ada safety features, ada safety factor, ada keselamatan, ada warranty dan sebagainya. Dan itu sepatutnya penting dan kadar kemampuan itu perlu dilakukan oleh mereka-mereka yang baru saja dapat kerja. Ataupun kalau kita tak mampu untuk beli kereta, belilah motor. Kalau boleh motor tu motor yang selamat juga. Sebab kalau alang-alang kalau kerja kita hanya setakat 15 kilo, 10 kilo ataupun 5 kilo, naik motor pun sudah memadai sebenarnya. Janganlah kita membanding-bandingkan diri kita dengan kawan-kawan kita yang lain. Aku naik motor tapi orang lain semua naik kereta Civic. Jangan begitu. Dalam mindset hidup kita, kita jangan sentiasa membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Rezeki mereka dengan rezeki kita tidak sama. Cuma lambat atau cepat. Itu saja. Yang kedua adalah gaya hidup. Gaya hidup ni adalah salah satu perkara paling common lah anak muda bila mereka dah baru saja bekerja. Mesti mereka nak rasa hidup yang lebih fancy. Tak kisahlah dia fresh graduate ke, waktu saya belajar dulu pun banyak kawan-kawan saya yang sebenarnya mereka ni adalah kami 40. Orang yang tak mampu. Tapi disebabkan dia ada beasiswa, dia ada bantuan PTPTN, MARA, mereka menggunakan pembelajaran untuk pergi ke Starbucks study dengan kawan-kawan dia, pergi dengan McD, pergi dengan kawan-kawan dia. Kalau boleh setiap hari tu, tak sah kalau tak makan McD, tak sah kalau tak makan Starbucks. Tak ada masalah kalau kita nak hidup lifestyle sedemikian, tapi kita kena berbatas. Jangan selalu, jangan kerap kali. Buat rasa-rasa. Di situlah waktu kita belajar lah, kita dah kena start belajar untuk simpan duit kita ataupun cari kerja part time dan sebagainya. Ini kan pula bila kita dah lepas habis belajar, kita baru saja kerja, gaji kita taruh itu 2,000, 2,500. Tak nice lah kalau sebenarnya kalau kita mengamalkan gaya hidup yang lebih fancy. Dah pergi Starbucks lah, nak konon-konon nak ajak kawan-kawan, nak sama level dengan kawan-kawan, hidup dengan kehidupan yang lebih fancy. Tak kisahlah, even walaupun dapat support daripada keluarga pun, kita sebenarnya kena belajar hidup berdikari. Kita kena mindset dalam diri kita kena pandang lebih jauh lagi, iaitu worst case scenario. What if kalau keluarga kita tiada, siapa yang akan support kita melainkan diri kita sendiri. Kita kena belajar hidup lebih berdikari, sebab benda tu yang akan mematangkan kita. In case lah kalau tiba-tiba keluarga kita tak ada muflis, contoh wallahu nauzubillah min zalik, and then kita pula susah nak cari kerja, kita dah tak kekok lagi untuk berada dalam kehidupan yang susah, sebab kita dah belajar daripada awal. Kita kena belajar hidup susah waktu kita dapat tampungan daripada keluarga kita lagi, waktu kita belajar lagi. Itu kita sepatutnya dah kena belajar hidup susah. Korbankan kita punya keinginan kita untuk masa depan kita sebenarnya. Selain daripada mengurus wang, kita kena mengurus kita punya minda. Yang ketiga adalah penggunaan kad kredit pada fasa awal kita. Bila kita anak muda dah bekerja, dah start bekerja, dah kita dapat first kita punya gaji, mulalah bank dah start hulu-hulu. Bank akan dah start hulu-hulu, dah start untuk offer-offer pasal kredit card. Inilah satu ujian
dosa kewangan yang orang kata ada zubil lah, permulaan kepada dosa-dosa kewangan, dah mula start pintu jalan ujian dosa kewangan kita, di mana bank dah start offer bank-bank kredit card ni. Untuk maklumat semua, kredit card ni adalah satu inisiatif di mana kita boleh membelanjakan wang yang tak ada pun sebenarnya dalam bank kita sebenarnya. Misal contoh kalau gaji kita 2,000, bank akan bagi gandaan dalam kita punya kredit tu 4,000, 2 kali ganda lah, 2 kali ganda atau mungkin lebih, ikut pada kadar interest. Sebab tu bank, bila kita nak apply untuk kredit card, dia akan minta kita punya bank statement, dia akan minta kita punya IC untuk kita tengok sama ada kita boleh konsisten tak untuk bayar kredit card tersebut. And then baru dia akan bagi kita punya kredit card. Dalam kredit card tu dia akan ada dia punya limit value. Limit value mungkin around 2 kali ganda lah, at least 2 kali ganda kita punya kadar gaji. Sebab tu bila dia dapat satu kredit card tu, dan juga kredit card ni bertujuan adalah untuk mengelakkan diri kita daripada mengawal nafsu diri kita juga sebenarnya. Contoh dia nak elakkan kita daripada menggunakan cash, wallet yang berat tu, wallet berat, cash. Jadi kredit card ni membantu untuk simpan dalam satu set saja, satu set kredit card sahaja. Jadi itu sebenarnya tujuan kredit card. Tapi masalah yang dihadapi, kesilapan kita sebagai anak muda ni, kita menggunakan kredit card. Kita menggunakan kredit card untuk berbelanja macam-macam. Dia berbalik kepada nombor 2, iaitu gaya hidup kita sebenarnya. Kita bila dah dapat kredit card, gaji yang dia punya kredit tu lebih daripada gaji kita, mulalah beli macam-macam, nak beli laptop, beli iPhone dan sebagainya. Inilah satu perkara yang sebenarnya memberi satu kesilapan pada diri kita, sebab end up bila kita dah menggunakan macam-macam, kita dah mula-mula lagi dah start dikenakan oleh hutang bank, yang di mana kita dikenakan kadar interest yang tinggi. Sebab tu dekat Malaysia, kadar interest hutang yang paling tinggi adalah kredit card. Jadi sayang, kita bila waktu muda-muda, orang semua dah enjoy dengan perancangan masa depan, perancangan kewangan mereka. Mereka dah start fikir pasal pelaburan apa dia nak pakai, kita pula masih lagi bergelumat dengan hutang-hutang kredit card. Jadi ini adalah salah satu perkara yang bahaya. Kesilapan kita bila kita dah mula silap langkah dalam mengurus kewangan kita sendiri sebenarnya. Jadi kesimpulannya adalah sebenarnya, pertama, kita kena belajar hidup bersederhana. Dia sebenarnya adalah berbalik kepada emosi ataupun akal nafsu kita sebenarnya. Dia kadang-kadang dia berlaku disebabkan kita nak rasa hidup sama level dengan mereka. Aku nak rasa, alamak, kawan-kawan aku ni dia dah hidup lebih fancy daripada aku. Aku pun nak rasa hidup fancy dengan dia orang. Jangan. No. Jangan sesekali bandingkan diri kita, kehidupan kita dengan orang lain. Kerana ia memberi impak pada diri kita. Biar hidup kita, me is me. Be yourself. Rancang dengan apa kadar kemampuan kita sendiri. Jangan kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Itu sahaja sebenarnya dalam kita nak menghadapi. InsyaAllah itu sahaja daripada saya. Semoga ia bermanfaat dan dapat beri kesedaran kepada kita sebagai anak muda supaya aware tentang kesilapan-kesilapan sebegini. Mungkin ada kesilapan-kesilapan lain yang mungkin saya tidak sedar. Ada lagi kesilapan-kesilapan. Mungkin boleh komen ruang di bawah. InsyaAllah mungkin kita boleh take note. Dan harap video yang disampaikan ini dapat memberi kesedaran kepada semua agar jangan sesekali kita memboros, jangan terlampau sesekali mengamal ke gaya hidup yang luar daripada kemampuan kita, agar ia selamat, agar ia tidak terjejas dengan masa depan diri kita. Biar kita sakit-sakit dahulu dan kita bersenang-senang kemudian, insya-Allah.